TV KPM. Tak ada? Sedap tak? Siapa yang masak? Adinda lah. Siapa lagi? Itu pasallah tak sedap. Tuan Kasim Baba, Makcik Nursiah mau berjumpa. Suruh dia pulang tak? Malam-malam tak boleh pinjam gandum tak? Bukan. Dia bukan nak meminjam gandum, Tuan. Tetapi dia nak meminjam cupak. Suruh dia tunggu. Malam-malam boleh pinjam cupak. Baik. Apa muskil pula Alibaba mau pinjam cupak? Dia, halo ya? buat apa tu? Apa Dinda tak tahu ke masalah Ya? Alibaba nak pinjam cupak malam-malam? Entah. Allah, Dinda pun marah ke? Kanda pergi tengoklah. Dia. Oh, cikgu. Ah. Maafkan saya, cikgu. Tak tersedar saya cikgu ada kat sini. Dah lama ke, cikgu? Alah, hadir lagi dekat sejam. Oh, cikgu, sorry. Dia buat apa tu? Tak ada, saya panggil, tengah tak tengok dengar. filem klasik ni, cikgu, Alibaba Bujang Lapuk. Tapi, cikgu, dia ni selalu je sebut perkataan cupak. Cupak? Jadi saya pun macam tak tahu, cikgu, apa maksud cupak? Oh, Ria tahu ke? Dan nak tahu ke? Nak, cikgu? Kalau Ria nak tahu dan murid-murid di talian juga nak tahu, okey, tunggu sebentar lagi. Okey, bye. Tunggu ya. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM hari ini bersama-sama dengan saya Ria selaku hos anda. Apa khabar adik-adik yang berada di rumah? Kak Ria doakan kita semua dalam keadaan yang sihat sejahtera. Ingat, kita masih lagi belum menang sepenuhnya dalam kita mengekang penularan jangkitan COVID-19. Ayuh, ke mana jua adik-adik pergi? Apa jua yang adik-adik lakukan? Terus patuh pada SOP seperti pakai pelitup muka, face mask dengan betul. Penjarakan fizikal kita bersama yang lain kena jaga sekurang-kurangnya 1 meter. Kerap kali juga cuci tangan, gunakan sabun dan juga air selama 20 saat. Dan jangan lupa untuk pakai gel pembasmi kuman sebagai langkah pencegahan. Baik, hari ini untuk slot kita punya slot pada hari ini menengah rendah. Okey, Ria akan bersama-sama dengan seorang guru. Kita nak mempersilakan, mengalu-alukan kedatangan guru kita pada hari ini iaitu Cikgu Nur Hayati binti Muhammad Razan. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam, Ria. Okey, Cikgu, apa khabar, sihat? Ya, Cikgu sihat dan Cikgu harap semua juga murid yang berada di talian dan juga di rumah sana juga sihat. InsyaAllah. Baik, Cikgu, mungkin murid-murid di rumah juga ingin mengenali Cikgu dengan lebih dekat. Silakan memperkenalkan diri. Okey, terima kasih. Jadi saya merupakan guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Mat Kilau. Nama saya Cikgu Nur Hayati binti Muhammad Razan atau lebih dikenali dengan nama Cikgu Yat. Okay, boleh saya tahu berapa lama dah pengalaman mengajar, Cikgu? Ya, saya masih baru lagi, lebih kurang dalam 15 tahun ya mengajar sejarah. Okey, dan Cikgu, awalnya tadi Ria ada menonton satu filem klasik ya, Cikgu, dan mereka ni asyik sebut cupak. Mungkin Cikgu boleh terangkan apakah maksud cupak yang sebenarnya, Cikgu? Okey, jadi cupak tu sebenarnya nanti kita akan bincangkanlah nanti ya. Tapi untuk orang kata ringkasnya, cupak ni merupakan satu sistem sukatan lah yang digunakan oleh masyarakat dahulu. Okey, baik. Saya pasti murid-murid di rumah dan juga murid-murid yang bakal bersama-sama dengan kita sekejap je lagi tak sabar untuk memulakan sesi pembelajaran. Tapi sebelum tu, Cikgu, ayuh kita amalkan SOP terlebih dahulu. Okey, memakai gel pembasmi kuman sebagai langkah pencegahan untuk kita elakkan penularan jangkitan COVID-19. Baik, jom kita berkenalan, Cikgu, dengan murid-murid yang akan bersama-sama dengan kita hari ini. Kalau boleh saksikan di belakang kami, okey, student di Google Meet. Okey, kita nak berkenalan juga dengan murid-murid. Okey, mungkin kita boleh berkenalan dengan yang pertama, Muhammad Nazmi. Silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Nazmi bin Muhammad Rizalman dari Sekolah SMK Mat Kilau. Seterusnya kita ada adik Daniel. Silakan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Nordin Al-Asyikirin Bizawai dan saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Mat Kilau. Baik, seterusnya adik Ahmad Faris. Silakan memperkenalkan diri. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Faris Azam bin Ahmad Izri dari Sekolah Menengah Kebangsaan Mat Kilau. Okey, seterusnya kita ada Faris Iskandar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Iskandar bin Osman dari SMK Mat Kilau. Okey, Nur Damia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdama Patricia binti Muhammad Faizan daripada Sekolah Mat Kilau. Okey, yang terakhir kita ada bersama-sama dengan Ria dan juga cikgu pada hari ini, Nur Farah. Silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farah Adiba binti Zulkifli dari Sekolah Menengah Kebangsaan Mat Kilau. Okey, baiklah, saya pasti murid-murid dah bersedia ya cikgu. Dan mungkin sebelum tu cikgu boleh menerangkan kepada kita dan juga murid-murid di rumah mengenai standard pembelajaran kita pada hari ini untuk mata pelajaran sejarah. Silakan cikgu. Okey, jadi untuk hari ini kita akan memfokuskan kepada tajuk kedatangan kuasa barat yang mana dalam segmen kita pada hari ini kita akan memfokuskan kepada dua aspek, iaitu yang pertama ialah kita ingin dapat menerangkan kestabilan dan kemakmuran negara kita. Seterusnya kita akan fokus kepada faktor-faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita. Okey, faktor-faktor kedatangan, dan ada juga elemen kewarganegaraan yang akan kita kongsikan, iaitu dalam topik ini ialah menjelaskan apakah kepentingan memanfaatkan sumber kekayaan negara kita. Okey, baiklah, itu dia standard pembelajaran kita pada hari ini untuk mata pelajaran sejarah. Sekejap je lagi kita nak mulakan sesi pembelajaran kita. Adik-adik jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM. Apa khabar yang berada di rumah? Diharapkan dalam keadaan yang sihat sejahtera. Kita dalam slot menengah rendah hari ini dalam mata pelajaran sejarah. Ria bersama-sama dengan Cikgu Nur Hayati. Cikgu, Ya, okey, saya. kalau kita tahu, kita dah nak mulakan sebenarnya standard pembelajaran kita untuk yang pertama ini, iaitu menerangkan kestabilan dan juga kemakmuran negara kita. Mungkin cikgu boleh mulakan sesuatu yang ingin dikongsi bersama-sama dengan murid-murid. Silakan. Ya, terima kasih Ria. Jadi kita akan teruskan kepada perbincangan kita. Okey, cikgu akan memaparkan, pada paparan ini merupakan satu gambar rangsangan. Okey, cikgu akan minta murid jadi cikgu tak akan panggil, tetapi cikgu nakkan murid yang secara sukarela untuk berkongsikan apakah yang mereka dapat lihat daripada paparan gambar ini. Okey, mungkin boleh angkat tangan adik-adik kita yang mana ingin menjawab. Apa yang boleh diberitahu kepada murid-murid di rumah juga mengenai gambar rajah yang dah pun cikgu sediakan. Silakan, Cikgu. Daniel. Bila saya tengok gambar yang banyak dengan kapal tu, terlintas dekat saya yang aktiviti perdagangan sedang giat berlaku. Perdagangan. Ya, terima kasih Daniel. Kan aktiviti perdagangan. Jadi perdagangan dan kapal tu dia saling berkaitlah sebab kita nampak ada paparan. Jadi mungkin ada juga yang ingin berkongsi juga apa yang mereka dapat lihat pada gambar tersebut. Okey, seterusnya mungkin selain perdagangan, apa lagi yang adik-adik boleh nampak menerusi gambar tersebut? Kita ada Farah mungkin? Farah nak berkongsi? Ya saya. Apa yang saya lihat dari gambar tersebut, ia merupakan gambaran berlukis tentang kesibukan pintu masuk kota Melaka yang dikunjungi oleh pedagang asing dari seluruh dunia. Pada mulanya, kuasa luar datang berdagang saja, tetapi akhirnya mereka bertindak untuk menyerang dan menguasai Melaka. Ya, padu sangat jawapan yang diberikan ya. Ini merupakan satu jawapan yang cikgu rasa amat baik dan juga amat bertepatanlah dengan gambaran yang telah pun dipaparkan ini. Okey, boleh kita berikan tepukan wow. Okey, rakan-rakan, anak-anak murid cikgu di talian, sila berikan galakkan wow. Okey, kita akan tu ya. Wow ya. Wow. Cepat Macam tu, cikgu cikgu. tunjukkan. Okey, wow ya. Terima kasih. Jadi
itulah paparan. Jadi kalau kita lihat, saya rumus sikit, apa yang dikongsikan kedua-duanya betul dan dia adalah gambaran yang menunjukkan bagaimana kesibukan Kota Melaka itu sebagai sebuah pelabuhan antarabangsa, kalau kita kata antarabangsa lah ya, yang menjadi sebuah pelabuhan entrepot yang sangat sibuk dengan kedatangan pelbagai pedagang dari pelbagai negara. Jadi itulah yang digambarkan. Jadi ini juga menggambarkan kekayaan yang ada di negara kita. Okey, jadi untuk segmen seterusnya saya nak bawa perbincangan kita ini dalam keadaan yang lebih santai. Okey, saya akan membawa kepada aktiviti permainan teka berirama. Teka berirama. Okey. Jadi cikgu akan tunjukkan cara. Okay, jadi cikgu nak anak-anak murid cikgu yang berada di atas talian dan juga mungkin yang berada di rumah sana boleh sama-sama menyertai permainan ini. Okey, jadi permainan ini cikgu berikan dalam empat kita panggil apa? Bahagian. Jadi ada 4 soalan yang akan dikupas ataupun yang akan dijawab oleh murid-murid atas talian. Yang mana soalan itu merangkumi kuasa-kuasa barat yang datang ke negara kita. Kemudian kita minta untuk soalan kedua ialah berkaitan dengan hasil galian negara kita, hasil hutan negara kita dan juga hasil laut negara kita. Okey, cikgu. Jadi tahu macam mana permainan dan saya nak ajak Ria juga bermain bersama-sama. Boleh cikgu, saya bersemangat. Untuk apa kita punya namanya tadi cikgu? Permainan teka berirama. Okey, baiklah. Jom cikgu kita mulakan. Okey, saya kena tunjuk dulu Yang ini jadi murid-murid atas talian jangan jawab dulu. Cikgu nak tunjukkan dahulu. Okey, cikgu akan mulakan dengan soalan. Jadi sebaik saja tamat soalan ini terus menjawab. Okey? Jadi teruskan menjawab. Okey. Contoh ya, ini contoh saja. Contoh jangan jawab lagi ya adik-adik. Okey. Nyatakan kuasa-kuasa negara kita. Okey, kuasa barat negara kita lah. Okey, jadi nantilah kita akan teruskan. Okey. Jadi kita akan mulakan permainan kita sekarang. Okey, saya boleh ke sini cikgu ke belum lagi? Ya, okey, tak apa, nanti dulu Ria. Okey, jadi saya akan berselang-selilah dengan Ria untuk bertanyakan soalan kepada murid-murid kita di atas talian. Okey, kita mulakan permainan kita sekarang. Okey, bersedia semua? Bersedia? Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan bersedia? Saya sedia. Sedia. Okey, semua dah bersedia. Okey, terima kasih. Kita mulakan dengan soalan pertama. Nyatakan kuasa barat ke negara kita. Britain, Perancis, Spanyol, Okey. Amerika, Jerman, Jepun. Okey. Semua dah jawab tu ya. Betul, tapi ada beberapa soalan yang memang tepat. Okey, macam kalau kita lihatlah Britain tu antara negara yang memang merupakan kuasa barat yang datang ke negara kita. Tetapi okey, murid-murid atas talian dan juga murid-murid di rumah sana, soalannya ialah kuasa-kuasa barat. Jadi Jepun bukan merupakan kuasa barat. Jepun merupakan kuasa dari Asia. Okey, kita pergi pada soalan yang kedua. Okey, Ria boleh? Okey, cikgu, kalau tadi berapa bintang yang diberikan kepada anak-anak murid untuk soalan pertama? Jadi kita mulakan dengan 2 bintang dahululah. Okey, cikgu harap lepas ini murid-murid akan lebih aktif ya. Kena semangat sikit adik-adik. Semangat sikit ya. Okey, soalan yang kedua Kak Ria yang akan buat. Saya cuba cikgu. Okey. Dia nyatakan hasil galian negara kita. biji timah, emas, perak, biji besi, sarang batu, Petroleum. Okey, itu jawapan-jawapan yang diberikan oleh murid-murid kita. Okey, tetapi kalau kita lihat dalam fokus yang kita nak bincangkan pada hari ini, semua merupakan bahan galian yang ada di negara kita. Tetapi dalam ruang masa yang kita nak bincangkan ini, petroleum bukan merupakan satu bahan galian yang menjadi tarikan kepada kuasa barat ini datang dan juga akhirnya terus menjajah negara kita. Jadi kita akan fokuskan pada biji timah, emas dan juga perak. Okey, soalan ketiga pula. Berapa bintang dulu cikgu? Okey, saya tambahlah 3 bintang. 3 bintang lagi. Cikgu berikan 3 bintang. Okey, kita terusnya nyatakan kuasa hasil hutan
negara kita. Damar. Rotan. Rempah ratus. Kayu cendana. Kapur baros. Getah jelutong. Okey, terima kasih. Jadi semua dah menjawab. Okey, jadi cikgu ambil beberapa lah kalau kita lihat getah jelutong. Ria tahu tak apa kegunaan getah jelutong tu? Tak tahu cikgu. Okey, jadi getah jelutong ini merupakan salah satu daripada ramuan yang digunakan dalam industri untuk membuat pelekat gigi palsu. Dan rempah ratus tu adalah satu hasil bumi yang mana menjadi tarikan pada abad yang ke-16 lah. Okey, dan kita pergi pada soalan yang terakhir. Jadi Cikgu, kalau tengok tadi jawapan yang murid-murid berikan, lebih kata semuanya betul, Cikgu? Semua betul. Jadi kita berikan 4 bintang setengah. Kan 4 bintang setengah. Okey, dan kita berikan tepukan wow. Okey, tepukan wow. Murid-murid kita lihat. Murid, tepukan wow. Kan. Okey, seterusnya. Yang terakhir, Cikgu. Okey. Nyatakan hasil laut negara kita. Okey, adik-adik. Timun laut. Tupai laut. Sirip ikan. Gamat. Mutiara. Ada lagi? Tiram. Okey, tiram. Jadi jawapan tiram. Okey, kalau sirip ikan tadi, jadi sirip bukan semua sirip ikan ya. Nanti ikan kembung pun dijadikan ya. Jadi sirip ikan yang dimasukkan dekat sini ialah sirip ikan hiu. Dan tadi ada disebut pasal gamat ya. Jadi sebenarnya gamat dan timun laut itu adalah yang sama. Jadi kita rasa sebenarnya apa yang cikgu nak paparkan kepada murid-murid tadi ialah apa yang sebenarnya murid-murid telah pun tahu. Jadi cikgu perkenalkan ini adalah yang kita panggil sebagai carta KWL. Jadi apa yang telah kita ketahui itu maka kita letakkan dalam bahagian ni K ya. Apa yang tahu maksudnya. Okey, Ria boleh tolong saya lengkapkan pada paparan. Jadi tadi ialah hasil kuasa-kuasa barat, hasil galian. Okey. Sebelum tu cikgu boleh bagi berapa bintang? Ya, saya rasa kita bagi 5 bintang lah kerana semua murid atas talian amat memberikan kerjasama dan juga memberikan jawapan yang tepat kepada keempat-empat soalan kita tadi. Okey, cemerlang semuanya cikgu. Ya, kalau dalam PBD tu maksudnya kita sebab dapat menyenaraikan, jadi kita akan menguasai TP1 lah. Okey. Baik. Jadi saya pasti murid-murid di rumah juga cikgu sebenarnya dah boleh menguasai jawapan-jawapan daripada soalan-soalan yang cikgu dan juga Kak Ria berikan tadi. Okey. Seterusnya cikgu. Okey, jadi sebenarnya kemudian kita pergi pada yang kalau carta tu kita lihatlah sebenarnya apa yang saya ingin tahu dan pelajari. Jadi kita dah tahu apa yang murid-murid juga atas talian dan juga di rumah yang telah pun tahu. Jadi apa yang saya ingin tahu? Jadi saya ingin tahu hari ini ialah berkaitan dengan objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey? Apa yang saya tahu, sudah pun dilengkapkan tadi. Kemudian apa yang saya ingin tahu. Jadi ingin tahu tu kita akan bincangkanlah. Iaitu berkaitan kestabilan dan kemakmuran dan juga faktor yang membawa kedatangan kuasa barat. Okey. Jadi aspek pertama kestabilan. Jadi bila kita sebutkan kestabilan secara paparannya kalau kita lihat jadi murid-murid atas talian dan juga murid-murid di rumah sambil cikgu memberikan penerangan jangan lupa melengkapkan mencatat maklumat-maklumat yang kita pelajari daripada segmen ini. Pada ruangan L iaitu ruangan apa yang saya telah pelajari. Jadi kita pergi kepada aspek kestabilan yang mana merujuk kepada sistem pemerintahan beraja. Kita akan bincangkan juga berkaitan dengan perundangan dan yang ketiga ialah hubungan luar. Jadi ketiga-tiga aspek ini sebenarnya membawa kepada kestabilan kerajaan Melayu ketika itu. Jadi kita fokus kepada sistem pemerintahan. Jadi secara umumnya, sistem pemerintahan yang diamalkan di negara kita ketika itu adalah sistem pemerintahan beraja. Jadi raja yang berkuasa mutlak, raja yang berkuasa mutlak dibantu oleh kita lihatlah
pembesar-pembesar. Jadi kalau kita rujuk pula kepada Kerajaan Kesultanan Melaka, okey, adanya sistem pembesar 4 lipatan. Dan setiap pembesar ini memberikan sumbangan dan peranan masing-masing dalam memastikan okey, keamanan, kemakmuran, membantu mengekalkan kedaulatan negeri. Dan pada peringkat yang bawah ialah penghululah. Dan begitu juga di Negeri Sembilan. Negeri Sembilan dia mengamalkan sistem pemerintahan yang kita kenali sebagai fokusnya ialah dari segi sistem demokrasi lah. Yang mana anak buah memilih buah pak memilih undang-undang memilih lembaga, anak buah memilih buah pak memilih lembaga memilih undang dan undang memilih yang di Pertuan Besar. Jadi ini menunjukkan ada berlaku sistem demokrasi. Maksudnya permuafakatan dalam memilih pemimpin di peringkat yang setiap peringkat tersebut. Begitu juga bukan sahaja di Negeri Sembilan tetapi Sarawak dan Sabah juga mempunyai sistem pemerintahan yang unik. Okey. Jadi sebelum kita pergi kepada aspek seterusnya, cikgu rasa cikgu ingin panggil seorang daripada murid cikgu yang mana ini sebenarnya adalah satu soalan yang pernah dibincangkan dalam kelas ya. Jadi kita nak minta murid memberikan pandangan mereka. Pemimpin memainkan peranan penting memastikan kestabilan pemerintahan dan pentadbiran negara. Jadi bincangkan, bahaskan. Jadi mungkin siapa nak menjadi wakil, ada jawapan untuk menolong juga rakan-rakan. Sila angkat tangan. Okey, kita dah ada Faris. Adik Faris, silakan bahaskan jawapan awak. Jadi pada pendapat saya, pemimpin membantu dalam menjaga keamanan negara. Bila negara aman, aktiviti ekonomi dapat dijalankan dengan lebih lancar. Jadi kesannya negara kita atau politik negara kita lebih stabil dan negara kita jadi lebih aman. Okey, terima kasih. Jadi dia bawakan sebenarnya soalan ini boleh cikgu rumuskan ataupun cikgu ketengahkan. Apakah hendak soalan ini ialah kita kena faham apakah peranan pembesar. Jadi seperti yang telah dinyatakan sebelum ini, pembesar itu berperanan membantu sultan untuk memastikan keamanan. Jadi untuk memastikan keamanan dah tentulah kalau kita lihat dalam elemen-elemen contohnya perundangan. Jadi mesti memastikan pembesar itu memastikan rakyat itu mematuhi undang-undang yang ada. Kemudian kalau kita lihat pemerintah juga contohnya dengan ada wujudnya keadaan yang aman, maka aktiviti ekonomi dapat dijalankan dengan baik, dengan lancar. Semua saling berkait. Negara yang tidak aman, maka keadaan politik juga, keadaan ekonomi juga tidak dapat dijalankan. Okey, dan mungkin berapa bintang nak diberikan kepada Faris, cikgu? Saya berikan, kita bagi yang ini TP3. TP lah saya bagi TP ya. Jadi boleh. Saya bagikan juga bintang kepada Faris, iaitu kita bagikan 3 bintang. Okey, 3 bintang untuk 3 Faris. bintang dahulu. Okey, kita wow kan. Beri tepukan wow. Wow. Okey, wow. Okey. Okey. Wow. Nanti mengantuk kan belajar sejarah. Jadi kita kena menggerakkan anggota tubuh kita ya. Okey, kita teruskan juga dalam aspek tadi kita kata kestabilan membawa kepada kemakmuran. Jadi kemakmuran negara kita tentulah perlu dimanfaatkan dalam elemen yang kita kata elemen kewarganegaraan. Memanfaatkan kekayaan demi kemakmuran negara, kemakmuran ekonomi. Jadi apa yang difokuskan ialah hasil bumi yang ada di negara kita. Contohnya di sini kalau kita lihat dalam paparan, ini adalah paparan yang cikgu ambil dari buku teks halaman 6 yang mana menunjukkan aktiviti mendulang, jadi dikaitkan dengan aktiviti perlombongan bijih timah. Jadi masyarakat tradisional, Melayu tradisional, mereka menggunakan cara yang tradisional lah, tradisi itu menggunakan kaedah mendulang. Begitu juga masyarakat menggunakan ketika itu mengutip hasil hutan. Kemudian hasil-hasil yang ada mereka juga kreatif, menghasilkan kraft tangan. Contohnya macam mengkuang dijadikan sebagai tikar, ataupun kalau kita pergi ke Melaka ada banyak hasil-hasil kraft tangan yang telah pun menjadi tarikan pelancong tempatan dan juga pelancong dari negara luar untuk mendapatkan bahan tersebut.
Jadi aspek yang seterusnya ialah aspek ekonomi, yang mana dalam aspek ekonomi perdagangan itu, okey, seperti dalam paparan, aktiviti perdagangan tentulah dapat dimajukan sekiranya kemudahan pelabuhan dapat disediakan. Jadi inilah peranan pemerintah, okey, memastikan kemudahan pelabuhan dan juga keamanan kawasan pelabuhan. Dan Ria tahu tak, siapakah pembesar yang bertanggungjawab menjaga hal ehwal di kawasan pelabuhan? Saya nak tahu jawapannya, cikgu. Okey, nak tahu jawapan. Jadi kita, maksudnya, kalau kita lihat dalam Kesultanan Melaka, adanya satu jawatan yang dikenali sebagai Syah Bandar. Jadi Syah Bandar ini bertanggungjawab menjaga hal ehwal pedagang-pedagang yang datang dan juga keadaan pelabuhan, pastikan keadaannya baik dan aman. Okey, di sinilah yang tadi yang cupak tadi. Di sini yang cupak. Jadi ini adalah alat sukatan yang digunakan oleh masyarakat tradisional. Okey, kemakmuran ekonomi juga dapat ditingkatkan kerana adanya penggunaan mata wang bagi menggantikan sistem barter yang dahulunya diamalkan, kemudian mereka bertukar kepada penggunaan mata wang. Dan kita lihat dan seterusnya ialah adanya sistem cukai. Jadi cukai inilah ada antara aspek ekonomi yang kita kata tersusun sistematik yang menyebabkan kemakmuran dan juga kegemilangan kerajaan. Contohnya Kesultanan Melaka lah. Okey. Seterusnya. Adakah kita teruskan juga? Jadi ingat jangan lupa mencatatkan maklumat-maklumat yang kita pelajari daripada topik ini. Okey, dalam aspek seterusnya yang membawa kepada kestabilan dan kemakmuran, selain daripada pemerintahan, selain daripada kita kata kekayaan hasil bumi, kemakmuran ekonomi, okey, maka sebenarnya aspek yang amat penting bukan sahaja pada waktu dahulu, tetapi hingga hari ini ialah aspek pendidikan. Dan kalau kita rujuk pada sistem pendidikan pada ketika itu dan juga sebenarnya dalam masyarakat kita hari ini, pendidikan itu kita boleh bahagikan kepada dua jenis, iaitu pendidikan tidak formal dan pendidikan formal. Jadi di sini hanya paparan ini, jadi kita tidak begitu memfokuskan. Cuma murid-murid boleh lihat pada halaman 8 dan 9 buku teks sejarah tingkatan 3. Jadi dalam pendidikan tidak formal ni senang untuk kita fahami, iaitu pendidikan yang diterima di rumah. Contohlah kalau kita lihat, kita asyik fokus kepada Kesultanan Melaka. Sedangkan sebenarnya kita juga membincangkan tentang Sarawak dan Sabah. Jadi dalam sistem pendidikan tidak formal sebagai contoh, jadi antaranya ialah bagaimana masyarakat mendidik anak-anak mereka dengan nilai-nilai yang baik. Okey, sebagai contoh melalui cerita-cerita dongeng atau cerita rakyat. Contohnya cerita Si Tanggang Anak Derhaka. Sebab dalam cerita tersebut dan juga ada difilmkan, dia bukan hanya sekadar hiburan, tetapi maksudnya memberikan pengajaran bahawa seorang anak mesti taat kepada ibu bapanya. Itulah yang perlu ya, cikgu. Secara tidak langsung. Dan baik. Di Sarawak juga sebelum tu, di Sarawak juga sebab masyarakat di Sarawak mereka bergantung kepada aktiviti pemburuan sebagai contohnya. Jadi dah tentulah anak-anak ini mesti diajar supaya dapat berdikari. Okey. Baik, dan saya pasti untuk kestabilan dan juga kemakmuran terbagi kepada dua. Sekali lagi adik-adik boleh rujuk, buku teks sejarah muka surat 8 dan juga 9. Okey. Tingkatan 3. Baik, cikgu. Kita berehat dahulu sebentar boleh, cikgu? Ya, kita rehat dahulu. Okey, kita kembali lagi selepas ini. Terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM. Kita dalam slot menengah rendah untuk mata pelajaran sejarah dan kita bersama-sama dengan Cikgu Nur Hayati hari ini. Cikgu, kita nak teruskan lagi sesi pembelajaran kita mengenai kestabilan dan juga kemakmuran.
Mungkin kalau kita boleh rujuk kepada bahagian intelektual, cikgu, silakan. Okey, jadi kalau kita lihat ada satu aspek lagi, pendidikan itu dah tentulah secara formal. Pendidikan formal ini pada zaman dahulu, jadi dia merujuk kepada sistem pendidikan yang diterima oleh masyarakat. Sebagai contoh di istana, okey, maknanya istana merupakan salah satu daripada institusi pendidikan formal yang melibatkan anak-anak golongan pembesar lah, yang mereka mendapatkan pembelajaran dan juga pengetahuan berkaitan dengan hal ehwal pentadbiran negara. Kemudian kalau kita lihat juga, selain itu masyarakat tempatan mendapat pendidikan secara formal ini di institusi keagamaan, iaitu masjid, dan juga adanya pendidikan sekolah pondok ataupun kita kata. Dan yang satu lagi, kalau kita rujuk kepada buku teks sejarah tingkatan 3, kita lihat pendidikan madrasah. Madrasah itu asal daripada perkataan Arab, darasa, belajar. Jadi tempat belajar. Dan madrasah itu dia ada ciri-ciri sistem pendidikan yang mana adanya pendidikan yang dijalankan secara kelas. Jadi gambaran seperti apa yang sedang kita jalankan pada hari inilah. Itu adalah pendidikan. Dan di Sarawak juga kalau kita lihat pendidikan pendidikan formal juga dijalankan di masjid dan sekolah-sekolah agama. Begitu juga di Sabah. Dan salah satu lagi elemen pendidikan ialah penggunaan bahasa Melayu dan juga sistem tulisan Jawi. Jadi semua komponen yang telah pun kita bincangkan tadi, jadi tadi saya perhatikan sebenarnya Kak Lia kita ni dia tidak lupa untuk melengkapkan carta KWL. Jadi sekarang ni pada paparan kalau kita tengok Kak Lia telah meletakkan apa yang kita pelajar ialah berkaitan aspek kestabilan dan juga kemakmuran. Dan sekarang dalam segmen seterusnya ini, cikgu akan memfokuskan kepada aspek yang ketiga dalam pembelajaran kita, iaitu berkaitan dengan kedatangan kuasa barat. Jadi faktor kedatangan kuasa barat. Okey, saya letak cikgu. Ya, terima kasih Kak Ria. Dan juga murid-murid atas talian, murid-murid di luar sana juga di rumah boleh melihat pada paparan, dan juga mencatat maklumat-maklumat yang akan cikgu kongsikan sebentar nanti. Okey, jadi kita teruskan. Jadi kalau kita lihat faktor kedatangan barat ni, kalau kita lihat dalam buku teks sebenarnya dia memfokuskan kepada abad-abad ni. Setiap abad matlamat dan juga kuasa barat itu adalah berbeza. Jadi kita di sini kalau kita lihat pada paparan ini ialah cikgu mungkin kalau kita tengok di sini iaitu berkaitan dengan faktor kedatangan barat pada abad ke-19 dan 20. Tetapi kedatangan kuasa barat ini sebenarnya bermula daripada abad ke-16 lagi. Cuma kalau kita fokuskan dalam buku teks ada yang mana dalam aspek abad yang ke-16 ini ada dua lah kuasa imperial sebagai contohnya, iaitu Spanyol dan Portugal. Portugis. Ingat? Melaka, Portugis. Jadi cuba kaitkan jadi kalau kita lihat kuasa barat ketika itu mereka datang dengan 4 tujuan ataupun 4 faktor. Yang pertama, mereka ingin mendapatkan barangan mewah. Jadi antara contohnya barangan mewah ini ialah rempah ratus yang diperlukan oleh masyarakat barat. Jadi mereka juga memerlukan barangan mewah dari negara China, iaitu barangan contohnya teh. Kita kata teh. Teh tu macam tak ada nilai je kan dalam masyarakat kita hari ini. Tetapi percayalah pada ketika itu teh merupakan barangan mewah, selain daripada sutera. Kemudian kita lihat bagaimana fungsi kedatangan barat itu adalah sebagai mereka memerlukan tempat persinggahan. Jadi tempat persinggahan antara kalau kita lihat maksudnya untuk mereka inilah menunggu peralihan tiupan angin monsun tadi. Sebagai tempat mengumpul dan seterusnya. Kalau kita fokus pada abad ke-17 dan 18, 17 dan 18 ini maknanya berlaku revolusi perindustrian di Eropah yang mana bermula di Britain. Seterusnya, negara-negara yang juga melaksanakan perindustrian ini adalah negara contohnya Perancis dan juga Jerman. Jadi mereka ni bersaing untuk mendapatkan bahan mentah dan mendapatkan kawasan untuk pasaran revolusi perindustrian ini. Dan pada abad yang ke-19 dan 20 yang mana kita lihat perkembangan sektor perindustrian ini yang mana antaranya kalau kita lihat adanya ini terus soalan iaitu industri perkembangan perusahaan
kereta. Jadi kereta ini memerlukan getah, adanya ciptaan tayar, dan tayar ini memerlukan getah. Jadi berlaku pula ada perkembangan dalam industri mengetin. Dan inilah antara faktor-faktor yang membawa kepada kedatangan kuasa barat ke negara kita abad ke-19 20. Perindustrian itulah sebenarnya rentetan daripada abad 17 dan 18. Okey, jadi yang lain-lain semua boleh dirujuk. Jadi bahan yang cikgu paparkan ini sebenarnya bahan yang cikgu ambil daripada portal Sumberku. Okey. Jadi portal Sumberku sebenarnya ada banyak bahan yang dikongsikan dalam portal tersebut. Okey. Cikgu mungkin boleh tanya murid-murid kita ni, senyap je cikgu. Okey ke adik-adik? Okey, mereka okey? Adakah mereka? Jawab okey, okey. Okey, angkat tangan. Angkat tangan jika anda okey. Ya. Okey. Mereka okey. Senyum lebar je mereka ya. Okey, cikgu tersenyum juga tetapi di sebalik pelitup muka cikgu ni. Okey, jom cikgu ada soalan katanya. Cikgu nak terus bertanya soalan lah. Okey, asyik mendengar je. Jadi kita akan minta murid-murid kita di atas talian untuk memberikan pandangan mereka mengapa dasar luar barat ni berubah selepas revolusi perindustrian. Okey, siapa yang nak jawab boleh angkat tangan. Okey, kita ada Damia. Silakan adik Damia dengan hujah awak. Kuasa barat keluar dari mengubah dasar luar kerana mereka perlu mencari pusat perdagangan dan menguasai tanah jajahan yang dapat membekalkan bahan mentah. Bahan mentah itu diperlukan untuk keperluan perindustrian yang berterusan. Selain itu, mereka juga mengubah dasar luar kerana mereka memerlukan kawasan pasaran yang lebih luas bagi memasarkan barangan perindustrian agar keuntungan dapat dimaksimumkan. Okey, itu saja Damia. Tetapi ini adalah satu jawapan yang sangat baik. Jadi cikgu berikan 5 bintang 5 bintang okey untuk jawapan Damia. Okey, berikan tepukan wow. Okey, semua berikan galakan kepada rakan awak. Wow. Okey, tunjukkan signal, jangan malu Okey. Jadi kalau kita lihat maksudnya dasar luar itu berubah sebab daripada abad ke-16 mereka hanya memerlukan rempah ratus. Tetapi apabila berlakunya revolusi perindustrian abad ke-17 18, kemudian perkembangan sektor perindustrian itu yang memerlukan kuasa-kuasa barat ini untuk mendapatkan sumber ataupun hasil kekayaan daripada tanah jajahan secara berterusan. Dan apabila hasil ini telah diolah dalam maksudnya melalui perusahaan atau perindustrian ini, maka perlu ada tempat untuk dipasarkan. Itu adalah menyebabkan dasar luar British ini, contohlah kalau kita lihat barat tu, kita tengok Britain British, maka mereka telah mengubah kepada cara untuk campur tangan. Itu yang akan kita bincangkanlah dalam aspek ataupun topik-topik selepas inilah. Tapi bukan pada hari ini. Okey. Kemudian kalau kita lihat seterusnya, ini adalah faktor. Okay, tadi saya hanya sebut beberapa, iaitu perkembangan dalam industri, kereta, dan kesuburan tanah. Tanah tu kalau kita lihat tadi, saya ada sebut pasal tayar tadi kan. Jadi negara kita bukan hanya kaya dengan hasil galian. Malah tanah kita juga sesuai untuk tanaman getah, yang mana tanaman getah ini bukan merupakan tanaman asal di negara kita. Dibawa daripada negara getah. Kita tanya murid-murid, getah daripada mana? Tak daripada mana asalnya tanaman getah ini. Asalnya getah, siapa boleh jawab? Kena tolong Kak Ria ni. Saya ada dengar jawapan tapi tak pasti jawapan itu. Getah dari mana asalnya? Masing-masing dia dah itu dah. Tapi kalau kita sebut kan, ini adalah antara negara kalau waktu bola sepak dia kan. Ini negara yang memang terkenal, itu Brazil. Jadi maksudnya menunjukkan bahawa negara kita mempunyai iklim yang sangat sesuai untuk tanaman getah ini. Malah telah ditanam secara besar-besaran. Okey. Kemudian kalau kita lihat di sini, saya nak berfokus kepada pembukaan terusan Suez itu sendiri telah menggalakkan kedatangan kuasa barat ke kawasan Asia Tenggara, terutama sekali ke negara kita. Okey, sebab terusan Suez itu telah memendekkan jarak perjalanan dari barat ke negara-negara Asia Tenggara. Begitu juga dengan perkembangan-perkembangan lain, dan yang saya nak fokus ialah kalau kita lihat slogan yang digunakan oleh kuasa-kuasa barat ini. Sebagai contohlah Britain. Mereka menggunakan slogan beban orang putih.
Jadi sebenarnya slogan yang mereka berikan ini sebagai satu cara untuk menghalalkan tindakan mereka untuk melakukan perluasan kuasa. Jadi seolah-olahnya negara kita ketika itu tidak bertamadun. Okey, sedangkan kalau kita belajar dari sejarah, negara kita telah memiliki ketamadunan yang tinggi. Buktinya ialah dengan kegemilangan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka dan seterusnya diwarisi oleh negeri-negeri Melayu yang lain. Okey, dan soalan yang terakhirlah Ria sebelum tu. Okey. Bagaimana negara kita menyumbang kepada revolusi perindustrian? Siapa nak jawab? Sila angkat tangan. Okey, kita ada Faris Iskandar. Silakan. Okey, saya cuba cikgu. Okey, jawapan saya, negara kita membekalkan getah asli yang diperlukan dalam perusahaan penebat barang elektrik. Selain itu, negara kita juga membekalkan biji timah yang diperlukan dalam industri mengantin makanan, mengantin minuman, membuat bumbu rumah dan tong minyak. Okey, jawapan Faris itu tepatlah sebab maksudnya dia telah juga memberikan contoh selain daripada keperluan dalam industri yang kita kata perkembangan dalam industri kereta atau kenderaan tadi, dia telah mengaitkan juga macam mengetin juga dengan produk ataupun kita kata hasil maksudnya untuk macam getah diperlukan untuk buat apa penebat selain itu getah digunakan untuk membuat tayar dan keperluan macam biji timah kerana perkembangan industri mengetin. Jadi cikgu berikan okey Faris, kita bagi ganjaran berapa bintang Kak Ria? Boleh Kak Ria bagi. Cikgu kena bagi. Sebab Ria tak tahu nak menilai jawapan-jawapan tu cikgu. Kalau cikgu bagikan 4 bintang. 4 bintang. Banyak bintang-bintang yang jatuh dari langit hari ini ya. Okey, baiklah. Dan saya pasti murid-murid di rumah juga cikgu sebenarnya dah dapat juga bintang sebab jawapan mereka mungkin sama seperti Faris tadi dan saya pasti pembelajaran kita akan jadi lebih seronok lepas ni cikgu. Tapi macam mana pun kita berehat dahulu sebentar boleh? Kita kembali lagi selepas ini. Didik TV KPM. Kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM. Kita dalam slot menengah rendah untuk mata pelajaran sejarah. Saya Ria bersama-sama dengan Cikgu Nur Hayati. Okey cikgu, kita nak teruskan lagi pembelajaran kita cikgu, silakan. Jadi kita dah pun hampir tamat sesi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi cikgu harap kita dapat lihat apakah dapatan yang diperoleh murid-murid kita atas talian dan juga mungkin di rumah. Apa yang telah mereka pelajari, lengkapkan dalam paparkan dengan carta KWL. Boleh murid-murid atas talian tunjukkan paparan boleh carta? Angkat. Dan tunjukkan kepada murid-murid di rumah juga carta KWL anda. Okey. Baik, jadi cikgu mungkin kita boleh ambil seorang pelajar sebagai wakil untuk cikgu memberikan rumusan cikgu. Okey, siapa yang nak berkongsi? Siapa yang nak berkongsi? Boleh angkat tangan. Okey, kita ada Daniel. Silakan Daniel. Untuk carta K, apa yang saya tahu, yang pertama, kuasa barat yang terlibat aktif dalam kegiatan menakluki kawasan atau wilayah di luar Eropah. Yang kedua, hasil galian. Yang ketiga, hasil hutan. Dan yang terakhir sekali, hasil laut yang terdapat di negara kita. Untuk carta W, apa yang ingin saya tahu? Yang pertama, kestabilan dan kemakmuran negara kita. Dan yang terakhir, faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita. Dan untuk carta yang terakhir iaitu carta L, apa yang telah saya pelajari? Yang pertama, sistem pemerintahan dan struktur sosial negara. Yang kedua, kestabilan dan kemakmuran negara. Yang ketiga, pendidikan formal dan tidak formal. Dan yang akhir kali,
faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita. Okey, Okey, cikgu. Nampak macam jawapan dia tu Ya. memang sangat-sangat orang kata Maksudnya mengikuti benar-benar, maksudnya dan membuat catatan ya sepanjang pembelajaran kita. Jadi itu adalah perkongsian dan kalau kita lihat rumusan yang telah pun diberikan oleh Daniel. Jadi cikgu memberikan bukan sahaja Daniel tetapi kepada semua murid cikgu di atas talian. Okey, kita berikan 5 bintang. 5 Okey Ria. bintang. Hari ini bintang-bintang turun berguguran dan cikgu juga membuat rumusan cikgu yang mana selain daripada apa yang telah pun dikongsikan oleh murid kita, jadi Kak Ria juga telah pun melengkapkan paparan carta KWL. Okey, yang cikgu nak rumuskan sebenarnya kekayaan dan kemakmuran ini, okey, kestabilan politik kita sebenarnya membawa kepada kemakmuran. Dan kekayaan hasil bumi kita sekiranya tidak dimanfaatkan dengan baik, dia akan merupakan satu kerugian. Jadi oleh itu, kita perlu memanfaatkan sumber yang ada dengan cara yang baik, bukan untuk manfaat generasi pada hari ini, tetapi juga dikongsikan dengan generasi akan datang. Okey, dan cikgu mungkin sebagai latihan pengukuhan, di manakah para pelajar boleh mendapatkan latihan mereka, cikgu, untuk mereka lakukan di rumah? Ya, itulah yang sangat penting sekarang. Jadi kita sangat bertuah sebenarnya. Okey, Kementerian Pendidikan kita telah pun menyediakan satu platform yang sangat bagus ya untuk di akses ataupun teroka oleh murid-murid. Okey, yang mana sumberku. Okey, jadi semua dapatan sama ada nota, latihan boleh diperoleh melalui portal sumberku. Okey, di situlah dia latihan pengukuhan yang saya pasti murid-murid di rumah juga boleh lakukan latihan demi latihan, cikgu, untuk kita pastikan kita cemerlang dalam mata pelajaran, semua mata pelajaran pastinya, cikgu. Dan sekali lagi terima kasih saya nak ucapkan kepada Cikgu Nur Hayati, guru sejarah kita pada hari ini yang sudi bersama-sama dengan kami. Diharapkan dengan pengisian tadi dapat memberikan ilmu sedikit sebanyak, dapat membantu juga murid-murid untuk menduduki peperiksaan di masa akan datang, insya-Allah. Jumpa lagi kami. Bye-bye. Assalamualaikum. Semua boleh lambai, okey? Terima kasih semua.